Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim. Ini kuliah yang pertama kita lepas kita cuti bulan puasa lama Ramadan. Kerana kita cuti lama, kitab kita pun dah bertukar. Kita dah khatam dah kitab Sahih jilid 1. Kita pakai kitab baru Amin. Jadi kitab Sahih Fiqh Sunnah 1 tu kita baca di Dewan Imam Syafi'i. Di sini kita baca 50 sebab doa tidak makbul. 50 sebab doa tidak makbul. Ini sambungan daripada kuliah duha kita di Dewan Syafi'i. Jadi buku tu kita buat masa ni, buku sana, buku sini kita buat pergi sana. Sebab ada kawan-kawan kata dia pemis kuliah di sini. Jadi bila pergi sambung di sana jadi ngalik. Jadi saya pun okeylah ambil kira lah. Jadi insya-Allah buku ni kita dah baca dah sikit. Kita baca sampai muka surat 6 dalam kuliah duha kita. Saya nak sambung, tapi kita tak masuk lagi satu sebab pun tak masuk lagi. Satu sebab pun tak masuk lagi, baru duk baca mukadimah aja. Kalau ikut kita berhenti muka surat 4. Betul Cik Bari? Kita berhenti muka surat 4. Tapi saya ambil lah yang hadis tu, hadis yang tengah tu. Ini kita baca dalam bentuk doa. Kenapa doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah? Wallahu ta'ala alam ikhwan. Kenapa Allah tak makbul doa kita? Wallahu ta'ala alam. Hanya Allah maha mengetahui. Tapi sebab-sebabnya dapat dipelajari. Hikmah-hikmahnya dapat diterokai. Saya ulang sikit. Mungkin hari itu ada sahabat-sahabat tak dengar. Doa ini ikhwatul iman. Apa makna doa? Doa bermakna da'a, du'aan da'wa. Maksud dia nadahu. Apa makna doa? Doa bermakna seruan, permintaan. Yang seruan dan permintaan itu mengandungi makna mengharap ditolong dan tertolong. Dia bukan seruan yang biasa-biasa, tapi seruan yang mengharap supaya dia dilepaskan daripada satu keadaan yang sangat tak selesa. Dan seruan itu, doa itu dilakukan dalam keadaan mengharapkan yang baik, iaitu dengan orang yang menyeru itu, da'i ini, orang yang berdoa itu, dia tahu satu benda apa, dia sudah tidak ada tempat lain. Dia bukan datang ke satu tempat yang tempat ni tak boleh bagi, kemudian dia akan cari alternatif lain. Itu bukan doa. Doa adalah dia bertemu dengan Tuhan dan dia sudah tidak ada tempat lain. Kalau Tuhan tidak memberi apa yang dia minta, maka dia akan bertemu dengan kehancuran. Dia akan bertemu dengan duka cita. Maka dia pun dengan dikatakan dalam keadaan suaranya rendah, jiwa yang mengharap, bahasanya meminta, dengan jiwa dia itu dalam keadaan, kita kata jiwa raga dia itu dalam keadaan bergelegak, ketakutan, pengharapan
kalau doa itu ditolak. Itu adalah maksud kepada doa. Jadi pasal itu sifat doa ni tak ada jerkah-jerkah, tidak ada. Dan Quran mengajak kita berdoa dalam keadaan rendahkan suara kita. Ini semua kita akan jumpa nanti hadis-hadis dan ayat-ayat daripada ayat Allah Taala. Kita sambung pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u ila rabbik alladhi immassaka dhurrun fada'auta kashafa 'anka walladhi in adlalta bi ardin faqrin fada'autahu radda 'alayk walladhi in asabatka sanatan fada'autahu ambatalaka." Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Nabi kata, berdoalah kepada Rabbmu. Nabi kata, ud'u ila rabbik. Nabi kata, hampa semua kena minta, hampa semua kena berdoa, kena merayu dengan suara yang pelan kepada pencipta kamu yang Tuhan itu, jika kamu tertimpa kesusahan lalu kamu berdoa kepadanya, nescaya dia akan menghilangkan kesusahan itu. Nabi suruh kita minta ke Tuhan dalam keadaan kita tahu sifat Tuhan tu macam mana. Kita minta ke Tuhan, kita tahu dalam keadaan Tuhan yang kita minta tu dia macam mana. Nabi kita minta kepada Allah, yang Allah ini Nabi kata, kalau kamu minta kepada dia dalam keadaan kamu susah, fada'autahu, dia akan terima doa kamu. Kashafa anka, dia akan hilangkan kesusahan kamu. Yang mana jika kamu tersesat di satu daerah yang tandus dan gersang, lalu engkau berdoa kepadanya, nescaya dia akan mengembalikanmu ke daerah asalmu. Yang mana jika kamu tertimpa kekeringan, lalu engkau berdoa padanya, nescaya dia akan menyuburkan tanaman milik kamu. Jadi Nabi cuba beritahu pada kita, pada ikhwan, bila Tuhan suruh kita minta, nak bagi patah hati kita, patah harapan kita, tak ada. Tak ada. Dengan Tuhan tak ada demikian. Kita meminta, Tuhan mesti bagi. Nanti kita akan jumpa hadis macam mana masalah dia bukan Tuhan tak bagi, tapi masalah dia kita tak ada kita hilang perasaan, kita hilang kenikmatan berdoa. Nabi kata doa adalah ibadah. Kita hilang yang tu. Bukan Tuhan tak bagi, Tuhan bagi, tapi kita mula tak rasa apa dah. Saya ingat lagi contoh yang saya bagi pada kuliah duha kita. Contoh kita dalam rumah tangga lah, kita ada masalah. Bini kita masak bukan tak masak, dia rendang ikan, dia tak nak nasi semua, tapi kita makan tak sedap. Kalau orang tanya kat fikir kita, bini hang masak dah di rumah, kita kata boleh ha. Nak bagi makan tak mampu boleh ha. Kira maksud dia tak mau mampu makan lah sikit kan, tapi nak rasa sedap tak ada ha? Dia pergi kedai, dia puji tuan kedai, tak ada ha? Dia kata Cik Kiah ni masak apa nak buat. Cik Kiah kata bini hang tak masak ke? Boleh lah Cik Kiah, nak bagi tak mampu boleh lah makan. Sedangkan masa bini dia rendang ikan tu, cukup berkunyit, cukup bergaram, ikan tu garing, rasa garam, rasa kunyit, tapi lidah dia tak rasa. Bini dia buat tak? Bini dia buat. Pasal apa dia tak nampak? Sebab jiwa dia ada masalah. Manusia bila minta ke Tuhan, Tuhan bagi. Tuhan bagi apa dia minta. Tapi masalah dia, jiwa dia tak rasa. Jiwa dia duk kata begitu. Hang ni kalau hang bersungut, Tuhan tak bagi. Aku tengok hidup hang senang juga. Dia kata kalau aku tak kerja macam nak mampu, dia nak bagi apa dia? Kita kena kerja macam nak mampu Dia tak rasa apa. Dia putus nikmat, dia putus rasa ibadah, dia putus hubungan. Jadi kalau benda tu duduk seketui depan dia pun, dia tak boleh rasa apa-apa. Maka kita akan jumpa hadis tu nanti. Nabi SAW bersabda, man ista'adzakum billah fa'a'izuhu, wa man sa'alakum billah fa'atuhu, wa man da'akum fa'ajibuhu.
Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Nabi kita, barang siapa di antara hampa yang memohon pertolongan kepada Allah, maka dia akan lindungi. Barang siapa di antara hampa yang memohon kepada Allah, maka permohonannya akan dipenuhi. Dan barang siapa di antara hampa yang berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Maka kata tuan kita, kenapa banyak orang yang bertanya tentang doanya yang tak kunjung dikabulkan? Saat Allah berjanji akan memakbulkan doa hamba-hambanya, bukankah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu? Bukankah Allah tak pernah memungkiri janjinya? Bukankah Allah berfirman dalam Quran, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata jadilah, maka jadilah ia. Bukankah Tuhan ni kuasa sampai tahun tu? Ada permohonan yang telah bertahun-tahun dipanjat baru dikabulkan, dan ada pula doa yang tidak pernah dikabulkan sampai seseorang meninggal dunia. Sebaliknya, ada doa yang hanya sebentar dimohonkan lalu segera dikabulkan. Apa yang menyebabkan doa itu diperkenankan, dan apa pula yang menyebabkan doa itu ditolak? Tentu dia kata ada faktor lain yang mempengaruhi sehingga tidak dikabulkan sebuah doa. Bagaimana supaya doa benar-benar hampir tidak akan ditolak? Kita tengok fenomena lagu tu, ada minta tak dapat, ada minta sat lepas tu dapat. Ada orang dia minta dengan lengan ayak mata. Biasa-biasa dia minta tak sampai pun seminggu, 3-4 hari mesti dapat. Ada orang minta dah 3 tahun, ada orang minta dah 30 tahun. Apa ni semua? Apa ni semua? Allah Maha Kuasa, Allah boleh buat tanpa halangan. Allah kata kun fayakun. Dia kata ternyata banyak di kalangan manusia yang melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam berdoa, serta tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga hal itu menjadi sebab utama tidak dikabulkan doa seseorang. Dan ketajaman suatu doa ternyata juga ditentukan oleh sikap, tindakan dan perbuatan seorang hamba sebelum dia berdoa. Ini pandangan dia. Ini pandangan dia. Dalam berdoa, ikhwan, kita ada satu benda yang rahsia dengan Tuhan. Allah janji, kita minta, dia bagi. Kita minta pada dia, dia bagi. Kadang-kadang orang lain minta pada benda lain, minta benda lain tu bawa ke Tuhan, pun Tuhan bagi. Kafirin minta kepada apa? Berhala-berhala, dan mengharapkan berhala tu bawa doa daripada Tuhan, pun Tuhan bagi. Dia mesti ada satu jawapan, dia mesti ada satu perkataan yang boleh bagi selesai benda ni. Kita minta tapi kita rasa macam tak dapat, mata kita tengok pun tak dapat, hidup kita pun jadi susah pasal sebahagian doa kita tak makbul. Dia kata, wahai saudaraku, bukankah seorang hamba itu sangat memerlukan pertolongan Allah? Seluruh makhluk pasti memerlukan Allah untuk mendapatkan kemaslahatan, kebaikan bagi mereka dan menolak bahaya yang menimpa mereka, baik dalam urusan agama maupun perkara dunia. Bukankah kita sangat-sangat perlukan kepada Allah? Bukankah kita sangat-sangat mengharapkan Allah Ta'ala akan terima doa kita? Bukankah kita sangat-sangat memerlukan doa kita dimakbulkan oleh Allah? Bukankah kita perlu benda ni semua? Dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyul hamid. Allah berfirman, Allah kata, wahai manusia, kamulah yang sangat memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Allah ni kaya, Allah ni terpuji, kita perlukan kepada dia. Kata Imam Ibn Qayyim, tidaklah menakjubkan, tak heran, dia kata, jika seorang hamba merendahkan diri dan beribadah kepada Allah dan tak bosan dari melayaninya, kerana ia, yakni kerana hamba itu perlu dan fakir kepadanya.
Ibn Qayyim kata kalau satu hamba dia berulang-ulang baca doa, dia berulang, dia layan sikap Tuhan. Tuhan suruh minta, dia minta, tak bagi pun dia minta, tak bagi pun dia minta, belum dapat lagi pun dia minta. Ibn Qayyim kata yang ni tak heran. Yang ni bukan satu benda yang heran. Pasal apa? Pasal memang dia macam tu. Pasal kita yang perlu dia. Kalau dia sampai dia tak bagi pun kita duk kena minta ke dia. Hari dia bagi pun kita perlu dia, apatah lagi kalau dia tak bagi, kita lagi perlu dia. Dia kata benda ni bukan satu benda heran. Kita minta dah 3 tahun sampailah Tuhan tak bagi, bukan benda heran. Kita minta dia bagi dan kita minta lagi, bukan satu benda yang patut diherankan. Tapi dia kata yang menakjubkan, benda heran tu ialah Rabb Tuhan yang memberi anugerah berbagai nikmat dan kebaikan kepada hambanya agar hamba tersebut mencintainya, padahal dia Tuhan tidak memerlukannya. Ibn Qayyim kata yang peliknya apa dia? Tuhan dia layan kita, dia bagi nikmat dalam bentuk selamat dari apa-apa, tunai permintaan kita, supaya dengan pemberian tu bertambah cinta kita pada dia, dalam keadaan benda yang Tuhan bagi kat kita tu sikit pun dia tak perlu. Sikit pun dia tak perlu. Tadi kita baca hadis kan Pak Amir? Tadi hadis pagi tadi kita baca dalam kuliah duha tadi, kita baca hadis Imam Muslim. Nabi angkat telinga apa? Bangkai anak kambing yang mati cacat kan? Nabi tanya, siapa nak beli? Siapa nak beli dengan 1 dirham? Dia kata, ya Rasulullah, bagi cuma pun orang tak mau. Kambing ni masa hidup pun cacat, dah mati jadi bangkai, nak pergi ambil tang telinga dia bagi percuma pun orang tak mau, tambah suruh beli. Apa Nabi kata? Nabi kata sesungguhnya dunia ni di sisi Allah lebih jelek daripada bangkai anak kambing. Di sisi Allah, bukan di sisi kita, di sisi Allah. Pasal apa Tuhan nilai dunia yang dia buat macam tu? Satu, supaya manusia ni masa Tuhan tak makbul doa dia, dia tak rasa kecewa. Dia tak rasa kecewa. Pasal apa? Pasal benda yang dia minta tu di sisi Tuhan tak ada nilai. Kalau Tuhan tak bagi pun, dia jangan kecewa, sebab Tuhan tak bagi benda yang tak bernilai dekat Tuhan. Tuhan bagi kat kita, Tuhan bagi umur, Tuhan bagi sihat, Tuhan bagi rezeki, Tuhan bagi duit, Tuhan bagi anak-anak. Dekat Tuhan tak ada nilai benda tu. Tuhan tak perlu. Pasal dia ghaniyun hamid. Dia kaya. Dia kaya bukan pasal dia duk kira harta dia banyak mana. Dia kaya pasal sifat dia kaya. Dia kaya bukan pasal hamba dia, dia kayakan hamba dia, kerana tu dia dipanggil Tuhan yang kaya. Tak, dia kaya pasal sifat dia kaya. Dia duk bagi, dia tak pernah kurang. Kekayaan dia terpuji pasal dia kaya, dia hamid. Dia al-ghaniyu al-hamidu. Dia kaya dan dia terpuji. Supaya bila Tuhan uji kita dengan dia tak bagi satu benda, kita tak rasa kata dia tak sayang kita. Kita tak rasa kata kita bila Tuhan tak bagi satu benda, kita dah, orang putih kata feel lost everything. Kita maybe lost something, tapi not everything. Boleh faham orang putih tak? Kita mungkin hilang sebahagian benda, tapi kita bukan hilang keseluruhan benda. Tuhan tak bagi satu bahagian daripada hidup kita, bukan Tuhan tak bagi seluruh bahagian daripada hidup kita. Pasal itu Quran kata apa dia? Fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Allah kata insan, Tuhan uji dia dengan Tuhan bagi dia tu, Tuhan bagi dia ni, Tuhan muliakan hidup dia, bagi dia kaya, bagi dia kaya, bagi dia kaya. Dia kata apa? Dia kata tengok Tuhan muliakan aku. Hak seorang lagi, faqadara alaihi rizqah, Allah uji dalam keadaan Tuhan bagi sikit. Tuhan limitkan rezeki dia, had kan. Dia kata apa? Rabbi ahana. Dia kata habislah aku. Tuhan buat habis aku hina.
Allah kata kalla, Allah kata dah, sabar abang lagu tu. Sabar abang lagu tu. Betul tak ikhwan? Penyamun bila dia boleh ambil duit banyak, dia rasa dia hebat, betul tak? Kalau penyamun dia gagal dalam usaha dia nak mencuri, dia rasa apa? Dia rasa frust, betul tak betul? Dia rasa habis lah. Bila dia dapat duit yang banyak, ni kata penyamun besar ni apa? MO ni. Ni Pokemon besar ni Pak ni. Dia kata MO ni, Pokemon besar ni, mau tangkap ni. Dia rasa besar dah, dia rasa dia untung dah. Kawan-kawan dia rasa dia untung dah. Kawan-kawan dia rasa beruntung dah kawan dengan dia. Ya, rasa. Pasal apa? Pasal Tuhan dah ulur. Tuhan bagi bisnes dia naik, dia senyum satu macam, dia boleh tukar kereta panjang, dia rasa satu macam. Dia kata apa? Dia kata alhamdulillah, nampak berhasil lah usaha kita. Tapi bila Tuhan tarik sikit bisnes dia, Tuhan tarik sikit nikmat dia, dia lagu duk buat gila. Dia lagu duk buat macam nak senyum tak boleh senyum. Lagu nak ambil basta 15 nak makan. Pasal apa? Dia rasa macam Tuhan dah cut seluruh hidup dia. Allah kata kalla. Allah kata hang belajar mana sistem hidup macam ni. Langit bumi aku buat, takdir hang aku buat, senang susah hang aku buat. Siapa pergi bisik ke hang? Kalau aku tak makbul doa hang tu, hang habis segala-gala. Bisikkan itu mai daripada siapa? Aku tak kata macam tu. Bahkan kadang-kadang aku muliakan hang kerana aku tak bagi apa-apa kat hang. Pasal aku sayang kat hang. Tengok dia kata kat sini, dia kata Imam Ibn Qayyim kata dekat kita, betul. Dia kata yang peliknya bukan kita minta ke Tuhan yang pelik, tapi Tuhan layan kita dalam keadaan dia tak perlu. Macam kita duk bela anak-anak bagi kasih sayang ni, kita duk bela daripada kecil sampai besar. Kita perlu dia bila kita tua nanti. Kita perlu dia tengok kita. Kita perlu dia simpati dengan kita. Kita tak mau dia membesar, dia benci kita. Besok kita tua, kita susah. Betul Pak Mek? Tapi Tuhan, kita makan rezeki dia, kita duduk di atas langit dan bumi dia, kita kod semua nikmat dia, dia bagi kat kita ni dalam keadaan dia tak perlu kita. Ibn Qayyim kata yang ni yang pelik. Yang ni yang hampa kena kata subhanallah. Yang ni yang hampa kena kata masya Allah. Yang ni yang hampa kena kata Allahu Akbar. Yang ni yang hampa kena kata la hawla wa la quwata illa billah. Dia bagi kat kita, dia layan kita dalam keadaan dia tak perlu kita. Tapi dia bagi pasal dia nak kita sayang dia. Dia kata sedanglah bahawa seorang hamba itu adalah miskin dan hina di hadapan Allah. Maka dari itu dalam setiap kondisi dan tempat hendaklah dia selalu tersimpuh. Hendaklah dia tersimpuh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena minta pada Tuhan selalu. Nabi gambarkan dunia macam bangkai kambing supaya kalau kita dapat satu benda kita tak lupa diri. Pasal apa? Yang kita dapat tak ada mulia pun di sisi Tuhan. Kalau kita terlepas, jangan kita putus asa. Pasal apa? Tak mulia juga di sisi Tuhan. Bukan dengan kita dapat satu benda, Tuhan pun jadi heran dengan kita. Kita lagu nak jadi, nak buka macam ekor merak, lagu nak buka dua sayap, nak terbang sampai kaki tak kena bumi. Rasa gah bukan-bukan dah. Tak perlu rasa gah. Pasal yang Tuhan bagi tu sampai bila-bila dekat dia macam bangkai seekor kambing. Bukan kata macam bangkai, ahwan. Fawallahi, demi Allah Nabi kata, dunia ni ahwanu, lebih rendah di sisi Allah daripada bangkai seekor kambing. Itu cara Tuhan tengok dunia. Dalam hadis kita baca lagi satu tadi pula, Nabi sebut apa? Nabi kata dunia ni penjara bagi orang beriman, syurga bagi orang kafir. Pasal apa? Pasal bila sebut penjara mana ada kemuliaan. Kata sahabat, belajar mana? Lama mana belajar? Kata saya alhamdulillah saya belajar dekat 11 tahun juga. Belajar di mana? Dalam penjara. Allah. Belajar dalam penjara. Orang dengar-dengar tu mulia ke hina? Downgrade. Kalau boleh penjara jangan abang. Satu sahabat mengaji mana? Saya mengaji sekian tempat. Saya mengaji universiti 4 tahun. Dengar mulia ke dengar hina? Dengar dahsyat kan? Dia pun berbetul collar baju dia apa lebih kurang. Dia kata awak seorang belajar 4 tahun, aku 7 tahun lah. Belajar mana? Syria. Bukan Syria. Penjara Subang.
Penjara Subang, penjara Sungai Buloh, penjara ni hina. Maka kalau kita cerita, kita nak tolak depan Tuhan, Tuhan aku ada harta banyak ni, Tuhan aku ada tanah besar ni, Tuhan aku ada pengaruh banyak ni, semua tu dalam petak dunia. Kalau masih dalam petak dunia, mukmin ni jangan duk sedih, kerana dalam petak dunia dekat Tuhan hina. Terus duk megah. Kita dapat syukur, alhamdulillah. Kita dapat infak di jalan Tuhan. Kita dapat jadikan benda tu boleh melembutkan jiwa kita dengan Tuhan. Jangan duduk jadi sombong. Hang nak sombong apa dekat Tuhan macam penjara? Hang duduk dalam dunia ni macam Tuhan tengok penjara, macam kita duduk tengok penjara. Saya bagi contoh tadi kan, ada orang kata pada kita, sahabat, ente duduk sewa rumah merata-merata ni semua buat apa lah, duduk bayar sebulan 400, ada satu bilik kosong, makan semua ada, bilik semua ada, free lagi kat atas. Duduklah bila-bila pun nak duduk. Kawan tu tanya kat mana? Kita kata penjara Pulau Pinang. Agak-agak kita angkat ke satu bas nak kita duduk situ? Ada. Sewa semuruk rumah orang tak apa lagi. Pasal apa? Pasal apa tak boleh duduk situ? Pasal nilai dia hina. Dua hadis ni nak gambar pada kita, kita tak boleh sombong. Kita tak boleh sombong. Kita ada baju mahal, kita ada rupa parah yang elok. Sama macam duduk dalam penjara, badan berketul-ketul, tapi duduk dalam penjara. Ambil gambar lagu dia duduk buat tak, badan lagu tu dia buat badan lagu ni, tengok-tengok dia tulis penjara Sungai Buloh apalah, kita kata buat malu ke orang aja, badan besar masuk dalam penjara. Kita nak tunjuk kita ada Mercedes, kita ada Bentley, kita nak tunjuk kita ada duit berjuta-juta. Kita duduk di dunia. Kerana Tuhan dia melihat benda bangkai, pasal tu kiamat dia mai dalam keadaan bagi ranap semua. Satu bekas dia tak tinggal. Dia bagi ranap, dia goncang bumi. Quran kata wal biharu fujirat wal quburu bu'thirat. Dia buat lagu mana? Dia goncang air laut tu, dia bagi naik di atas. Macam mana orang duk masak air duk mendidih, melimpah-limpah. Wahai dalam tu ada ikan, wahai dalam tu ada kekayaan air laut, dia tak peduli lah. Benda tu macam mana? Kita heret bangkai nak pergi tanam. Ada orang heret bangkai elok-elok, pegang elok-elok bangkai kucing, Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, bawa pelan-pelan tabik hormat, heret lagu tu, cakul-cakul. Anak ayam mati ke, mak ayam mati ke, kita heret lagu tu. Yang tengok mak ayam mati ni terliak sebab dia bewak lah. Bewak dengan lidah dia terjulak-julak. Kita duk heret anak ayam, dia duk keluar daripada semak. Kita ralih-ralih, dia tangkap bangkai ayam tu, dia pelari, dia robek. Habis kita duk heran, awak lah bewak ni tak pergi makan Kentucky semua elok-elok, duk pergi makan bangkai. Pasal apa? Pasal bewak tak tahu nilai. Kita berebut sampai bunuh orang, kita berebut sampai kita putih adik-beradik, kita berebut sampai kita boleh fitnah orang, kita berebut sampai kita boleh ambil nyawa orang. Pasal apa? Kita berebut satu benda yang Tuhan nilai sebagai bangkai, dan kita nilai sebagai satu benda yang cukup mulia. Maka Tuhan kata jangan. Kadar rezeki kamu aku bagi pada kamu, kamu usaha aku bagi, kamu minta aku bagi, tapi aku tak mau kamu sombong. Sebab sombong apa? Pegang bangkai. Nanti dia bayang satu orang pegang bangkai tikus kan, buah dalam poket, jalan megah satu macam. Kata, sahabat pasal apa? Saya bawa bangkai tikus lah. Bawa bangkai tikus, hang buka ekor macam merak. Kita kata apa Pak Mik? Apa kita nak kata kat dia? Tak tahu nak kata apa. Kita pun tak tahu nak kata apa. Nak kata sangkuriang pun tak lama, pasal sangkuriang elok lagi daripada dia. Kita kata macam ni punya samdul kita panggil, macam ni punya ada. Kita bukan nak kawan dengan dia, kita belah. Kita bubuh duit juta-juta, kita cantik semua elok, kita megah, kita sombong. Kita lupa satu benda, Tuhan yang buat. Dan Tuhan menilai dunia ni semua lebih hina daripada kita duk megah. Satu bila Allah tak bagi satu benda kita, kita ingat balik hadis ni. Dia bukanlah dia tak bagi satu benda yang bernilai dekat dia. Cuma benda tu bernilai dekat kita, dekat dia, si pembuat, si pemberi, si penentu.
tak ada apa-apa. Pasal apa ya kawan? Pasal ada satu lagi tempat dia sedia kat kita lebih baik daripada benda yang dia kata bangkai. Dia sedia akhirat ni, kalimah-kalimah yang diguna untuk akhirat ni semua kalimah mulia-mulia. Tak ada satu kalimah tercela diguna untuk akhirat. Semua kalimah-kalimah diguna untuk syurga, diguna untuk kenikmatan di hari akhirat. Semua kalimah-kalimahnya sangat menarik. Dunia dia kata mata, dia kata al-ghurur. Dunia ni tempat seronok sat, lepas tu tempat tipu menipu. Dunia ni tempat seronok sat, lepas tu dia ada laibun walahun. Dia ada satu permainan yang meletihkan, lepas tu dia ada satu senda gurau yang tak pernah serius. Tapi untuk akhirat, dia kata khairun wa abqa, lebih baik, lebih kekal. Dia puji akhirat kerana akhirat dia tak akan bagi rosak, kerana bernilai untuk dia. Dia nak hantar kita pergi sana. Pasal tu kita dah ulang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita lupa apa kita duk kata, orang mati je kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya daripada Allah dia datang, kepada Allah dia kembali. Dia kembali pada Allah. Di sana ada kehidupan lebih baik daripada sini. Di sana ada kehidupan lebih baik daripada sini. Kata dia kat sini apa? Dia kata kat sini ikhwan, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nasi lam tasudda faqatuhu wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah fayushakullah lahu birizqin ajilin aw ajilin. Hadis ni juga hadis Abi Daud dan At-Tirmizi. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata barang siapa ditimpa oleh kefakiran, lalu dia mengeluh kepada manusia, maka kefakirannya itu tidak akan teratasi. Namun barang siapa menyandarkan atau mengadu kefakirannya kepada Allah, nescaya Allah hampir-hampir memberinya rezeki yang disegerakan ataupun ditunda. Nabi kata siapanya ada fakir, ada susah, dia pergi cerita dekat manusia. Okey, cerita dekat manusia ni okey. Hadis ni tidak melarang. Tapi hadis ni kata apa dia? Hadis ni kata kefakiran dia itu lam tusadda faqatu, tak hilang. Tak hilang. Dia boleh cerita. Orang kata apa? Release. Jiwa tu jadi tenang. Tapi Nabi kata tak hilang. Sakit tak hilang, cuma jiwa jadi lapang sat. Tapi Nabi kata kalau dia depan Tuhan dia tersimpuh, berkeluar air mata depan Tuhan. Depan Tuhan bukan bercerita, merayu, berdoa. Depan orang sekadar bertukar pengalaman. Saya susah apa-apa dengan sahabat, lagu mana saya nak settle. Tapi depan Tuhan bukan macam tu. Bukan kata ya Allah, macam mana nak settle benda ni. Dengan Tuhan bukan lagu tu. Dengan Tuhan teriak, dengan Tuhan terkeluar ayat di mulut Tuhan, kalau hang tak tolong aku Tuhan, binasa aku. Kalau hang tak lepas aku daripada masalah ni, tak ada siapa boleh lepas aku. Hang satu-satunya yang boleh lepas aku. Tolong aku ya Allah. Kalau hang tak tolong aku, siapa lagi nak tolong aku? Dengan Tuhan macam tu. Macam Nabi Adam ajak kita kan. Nabi Adam bila keluar daripada syurga, apa dia baca? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini satu metod doanya sangat dahsyat. Satu metod doanya sangat dahsyat. Nabi Adam kata, Tuhan kami telah buat zalim dengan diri kami. Kita kena ingat ikhwan, kena ingat satu benda. Nabi Adam dicipta di mana? Dalam Nabi Adam dicipta di mana? Tasik Lugak lah. Ada
dalam syurga. Duduk gedebang-gedebung seronok apa makan semua. Nabi Adam buat salah, betul? Bila Nabi Adam buat salah, Tuhan buat apa kat Nabi Adam? Tuhan hantar dia ke dunia. Ada tak ada Tuhan buat satu syurga lain bagi Nabi Adam duduk situ? Tak ada kan? Tuhan buat dunia. Jadi kita faham di situ dunia ni tempat apa? Transit yang sementara untuk menjalani beberapa hukuman. Pasal itu dikatakan dunia di sisi Allah macam penjara, transit di sini sampai habis nyawa. Tanam semua badan kita di sini, balik bertemu Tuhan. Bila Nabi Adam mai sini menjalani hukuman di sini, Allah beritahu kat Nabi Adam, hang kena balik di sana. Pasal hang dibuat di sana, hang bukan warga negara sini. Tapi di sini adalah macam orang duduk dalam penjara, terlampau lama duduk dalam penjara sampai tak mau keluar. Ada tak ada? Ada. Kawan kita 3 orang tu kan, doktor kata apa kat dia? Hampa semua dah sihat boleh balik. Apa dia kata? Doktor, kan? Di sini makan ada, doktor pun baik, kan? Tempat tidur pun ada orang jaga. Lagipun kami 3 dah duda, apa? Janda. Bagilah kami berbini, doktor. Tak mau keluar. Tak mau balik. Tak, kena balik. Bila Nabi Adam duduk tang sini, apa Nabi Adam kata? Kami buat salah ya Allah. Dia dengan awak. Ini perkataan dia. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Selalu kita kena ulang dalam doa kita kaedah ni. Tapi kita suka ulang benda ni dengan orang. Dengan Tuhan kita kena guna kaedah ni. Nabi Adam kata, ya Allah, kami nak minta ampun, zalamna anfusana, kami zalim dengan diri kami nak minta ampun, kami nak minta rahmat. Nabi Adam kata, wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau sekiranya ya Allah, hang tak ampun kami, hang tak rahmati kami ya Allah, habis hidup kami. Lanakunanna minal khasirin. Ikhwan, yang ajak rentak dan metode doa ni bapa bagi segala manusia. Dia tahu anak cucu dia nak jadi apa. Kita pun selama-lama depan Tuhan kita kata lagu tu. Kita kata, ya Allah, aku minta rezeki yang ada dekat hang ya Allah. Kalau hang tak bagi rezeki hang kepada aku ya Allah, kalau hang tak bagi kebaikan yang ada hang dekat aku ya Allah, kalau hang tak bagi benda ni kat aku ya Allah, tak ada siapa boleh bagi dan aku akan merana. Ucapan tu kena ada di mulut kita bila kita duk minta ke Tuhan. Ya Allah, kita kata, ya Allah, sekiranya kau tak bagi kat aku. Ada kawan dia dengar ceramah saya kat mana, dia kata, Ustaz boleh kata kat Tuhan hang lagu tu ke? Mangkuk oi. Ni cara cakap. Takkan kita nak pergi doa Tuhan hang payah depa ni. Depa tak duk belah utara kita ni, depa tak erti bahasa kita. Kata ayat acak, dia kata ayat kumbahan. Itu masalah dia tu. Itu contoh, ni nama dia sirah mubalaghah. Bukan suruh pakai lafaz tu, ni sirah mubalaghah. Saja beritahu acuan doa tu. Kita kata, wa illam taghfir lana wa tarhamna. Nabi Adam kata, wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau kau ya Allah, kau tak bagi ampun kau kat kami, kau tak bagi rahmat dekat kami ya Allah, ke mana kami nak cari lagi? Dan mustahil kami nak cari lain daripada engkau ya Allah. Mustahil. Dan kalau kau halang benda, kalau kau halang rahmat engkau, ampun kau mai pada kami, lanakunanna minal khasirin. Kerugian akan menimpa hidup kami. Rugi dunia melarat dah, rugi akhirat dalam neraka. Metod tu kita pakai dalam doa. Bila minta rezeki, bila minta sihat, bila minta apa-apa kebaikan pada Tuhan, kita kena kata, wa illam, kalau sekiranya ya Allah, kau tak bagi pada aku yang aku minta, adakah tempat lain aku boleh merayu ya Allah? Adakah kuasa lain boleh bagi kat aku macam mana hang nak bagi kat aku ya Allah? Adakah ya Allah? Jawapan dia tak ada. Kita boleh buat satu ibarat macam
satu orang tua ke, satu budak kecil ke, mak dia marah dia, mak dia kunci pintu, mak dia tolak dia pergi keluar, jatuh berguling budak tu atas pasir, nangis dia. Lama tu dia duduk ketuk pintu panggil mak dia, lama tu mak duduk dalam rumah, duduk dengar apa budak ni nak buat. Kalau orang tua-tua buat mip macam kita kan, sedih lah dengar kan anak-anak buat lagu tu. Kita duduk kata anak-anak, ayah kalau hamba buat kat ayah lagu ni, ayah nak pergi berteduh tak mana, ayah dah tua. Kalau hamba tahan kat ayah macam ni, apa nak jadi dengan ayah ni? Jadi apa jadi bila kat ayah, ayah punya pasal lah. Siapa suruh tua? Siapa suruh tua, dia tanya. Kita kata anak ayah, ayah belah hang, ayah jaga hang, kencing berak hang, ayah basuh. Siapa suruh basuh? Oh, tak lepas kami dalam washing machine. Ni budak ni. Dia jawab. Kalau anak kadang-kadang kita marah anak kita kan Pak Mit. Zaman kita dululah kan. Dia timai pegang atas betih kita, duduk menangis. Kita kata pergi sana. Amboi, nakai sangat, jemuan sangat. Dia main pula. Kita saja nak tengok. Kalau anak tu kata, mak, ayah, kalau mak tak buka pintu, siapa nak buka pintu kat cik mak? Kalau mak tak menyediakan bumbung rumah, lantai rumah dekat cik, bumbung rumah siapa cik nak tumpah hidup? Mak duk dengar. Mak, kalau mak berpaling daripada cik mak, siapa sanggup tengok muka cik ni? Mak dia nak dengar. Sampai anak tu terkelepok depan pintu, mak dia buka pintu. Mak dia kata, saja aku nak tengok tak mana hang boleh pergi. Mak pegang budak tu, dia lap air mata semua, dia cup, dia kata, hang anak aku. Kita dengan Tuhan dalam contoh yang mudah faham macam tu. Dia bagi kita tersadai dalam dunia. Dia bagi satu masalah keuangan, tak boleh nak cakap apa benda. Dia bagi satu penyakit, tak ada doktor pakar boleh ubat. Dia benci kita ke? Tak. Sampai air mata ni keluar sampai last sekali menangis, tak terbit air mata. Kita balik bertemu dia. Dia kata apa? Dia kata, wahai hamba aku redha dengan hang. Aku tak pernah benci ke hang, wahai hamba aku. Aku mau di mulut hang selalu kata, tak ada siapa boleh tolong hang melainkan aku seorang saja hamba aku. Aku mau hang ucap benda tu daripada hati hang. Daripada tembakan, jentikan hati tu, tak dia pergi tumpang atas mulut hang. Sebelum hang mati, benda ni ada jadi pada hang. Syurga aku yang besar tu untuk hang. Maka dalam hadis Bukhari cerita pada kita, ada satu kejadian di hari akhirat. Satu hamba Allah ni banyak dosa, pegang-pegang balik masuk neraka. Masuk dalam neraka. Tu hamba keluar daripada neraka. Maka Allah kata pada malaikat, baca dosa-dosa kecil dia. Dosa-dosa kecil dia. Dosa besar jangan baca dosa kecil. Bila baca dosa kecil dia buat, dia jadi tak boleh nak angkat muka. Dosa kecil. Pasal apa? Masa mula baca dosa besar, dia masuk neraka. Dia kata, kalau besar pun aku masuk neraka, hang baca pula kecil pula, aku nanti masuk pula. Dia tunduk, dia tak kata apa. Tuhan kata kat dia, ada tak ada malaikat aku ni yang kuat ingatan dia ada buat salah dalam mencatatkan benda ni semua? Dia kata, tak ada Tuhan. Tak ada. Tuhan tanya dia, hang ada alasan pasal apa hang buat semua ni? Dia kata, tak ada. Aku tak ada alasan. Aku betul-betul ikut hawa nafsu aku. Allah kata kat dia, wahai hamba-Ku, ada satu kebaikan yang ada pada sisi hang. Kebaikan itu akan kutukar dengan segala-gala. Dia tanya, Tuhan, kebaikan apa? Allah kata, hamba-Ku, masa hang hidup, hang pernah ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hang tolak semua Tuhan yang ada dalam dunia, hang terima aku. Maka diberi pada dia macam satu kertas. Allah kata, hang ambil kertas ni, hampir letak di atas penimbang, dan dia tengok dosa yang dia buat atas penimbang tu sangat dahsyat. Allah kata, ambil ni, hampir letak. Dia letak atas penimbang kertas yang tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tu, dia jadi berat turun ke bawah. Allah kata, inilah kebaikan yang akan masuk syurga dengannya. Dia sayang dengan kita. Dia hapus semua dosa kita. Maka dia suruh kita sabar dengan apa dia buat dengan kita. Jangan buruk sangka kat dia.
Tengok dia kata, apakah seorang hamba selalu merasa lemah untuk memberikan manfaat pada dirinya dengan doa-doa yang baik? Kenapa kali ini bisa merasakan kesungguhan dalam munajat? Dia kata dalam berdoa, jangan kita rasa lemah. Jangan sekali-kali kita rasa lemah. Kerana doa adalah ibadah. Jangan rasa lemah. Dia kata, Nabi bersabda, Nabi kata, a'jazun nas man ajaza minad du'a. Ini hadis riwayat daripada Abi Ya'la. Nabi kata, manusia yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam doa dia. Manusia yang lemah siapa dia? Dia ungkap kata-kata doa tu tak kuat. Lafaz doa yang dia baca tu tak kuat. Pasal apa? Hati dia tak percaya Tuhan boleh bagi. Tapi dah no road and no jalan. Nak buat macam mana? Dia dah tersadar. Tapi dalam hati, Tuhan boleh bagi ke? Bolehkah ada keajaiban ni? Nabi kata ini satu orang yang cukup lemah. Pasal lemah dia meminta pada Tuhan. Lemah dia nak puji Tuhan. Lemah dia nak sandarkan kedhaifan dia pada Tuhan. Lemah dia nak mengaku kata dia tak larat ni. Dia. Apa? Orang putih kata apa, Abang Amir? Apa? Orang putih ni pun kata susah-susah sangat. Apa? Helpless. Apa? Dia jadi tak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Dia apa? Hopeless ke helpless saja? Hopeless kan? Jadi apa? Biasa. Dia jadi lagu tu. Dia jadi dah habis dah. Dia jadi macam perahu duduk atas laut, tak tahu nak pergi tahu mana dah. Ikutlah. Selatan lah. Utara lah. Nabi kata ni adalah orang yang paling lemah. Tengok, Imam Al-Munawi kata, dia kata maksud hadis ni, maksud lemah dalam memohon kepada Allah terlebih pada saat kesusahan, dan yang demikian itu bisa mendatangkan murka Allah kerana dia meninggalkan perintahnya, padahal berdoa adalah pekerjaan yang paling ringan. Betul Pak Jan? Doa ni paling ringan doa. Menghadap kiblat baik, tak menghadap pun tak apa. Menutup aurat baik, tak tutup aurat pun tak apa. Ambil ayat sembahyang baca doa baik, tak ada ayat sembahyang pun tak apa. Duduk sembahyang sunat 2 rakaat kan, baru minta pada Tuhan baik. Tapi kalau tak ada nak sembahyang apa, atas motor aja, boleh baca doa. Boleh sebut doa dalam bahasa Arab baik. Tapi kalau tak erti bahasa Arab, apa bahasa yang kita tahu? Macam saya kan, saya lebih selesa berdoa dalam bahasa orang putih. Bukanlah nak abang. Melayu ni saya kurang sikit. Yang kita minta bahasa orang putih tu, dia tangkap, dia feel kan. Dia minta bahasa Melayu ni. Pasal tu bila banyak orang baca doa bahasa Melayu, saya kurang kata amin. Pasal saya tak boleh faham apa dia duk kata tu. Tu nama dia siru Pak Min. Senang aja. Tak tahu apa bahasa, sebutlah. Tiba-tiba bila dia susah, dia tinggal benda yang paling senang pada Tuhan, maka Tuhan tak suka kan. Doa dengan sembahyang payah lagi kan. Doa dengan jihad payah lagi. Doa saja. Dia jadi satu kunci yang membuka semua khazanah kita dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan ni banyak benda tertutup. Yang boleh buka, master key dia doa. Nak hidayah start dengan doa, nak senang start dengan doa, nak pergi Mekah start dengan doa, nak dapat hidayah, nak mengaji apa start dengan doa, nak berbini pun start dengan doa. Betul tak? Kan semua tak kahwin lagi. Bila sampai tanya dia berhenti tak? Kan dah kalenau dah. Dah lagi kan? Dah. Dia berhenti tanya tu lah. Kita berkenan dekat satu. Betul Pak Long ha? Kita ingat balik zaman kita dulu Pak Long. Kita berkenal-kenal Pak Mik kan, kita takut somebody double cross lah Pak Mik ni, double line ni banyak sangat kan. Kita pun time tu Pak Mik, time kita Pak Mik gaji baru 350 time kita.
Dia Pak Long lah, saya ingat tank Pak Long tinggi sikit. Tank saya Pak Long 350 sebulan. No. Hak yang kita duk tengok handsome sikit pada kita tu 400.5 Pak Mik. Kita takut 400.5 ni pergi potong. Kita pun satu usalli sunatal hajati, satu hajati bagi pada Tuhan. Ya Allah, tolonglah ya Allah, aku bukan aku nak kata kan, kita buat kat Tuhan tu. Kita kata ya Allah, aku macam ni lah. Kalau hang tak bagi perempuan ni, hang jangan bagi mana perempuan tu juga aku. Kan? Kita pun tunduk, muka pun naik ke langit, aku duk korot muka, tolonglah ya Allah. Tak tahu kita nampak satu dulang, satu talam, 3-4 talam, lagu duk pergi merisik perempuan tu. Kita kata ya Allah, hang bagi terbalik talam tu boleh tak? Bagi terbalik talam tu supaya talam kita sampai. Tuhan bagi kat kita. Semua start dengan doa. Masa kita kecil, kita doa, kata ya Allah, saya nak tu jadi tu, saya nak jadi ni. Tuhan bagi kat kita. Tuhan bagi kat kita. Sampailah saatlah dalam hidup kita. Pak Long, kita tengok orang pergi Mekah kan, kita punya seronok lah orang duk pergi Mekah. Satu doa sulit-sulit kita minta ke Tuhan. Kita kata ya Allah, sebelum aku ni dah tak sihat tak apa, aku minta satu, ya Allah, bagilah mata aku ni dapat tengok beradab yang kata Kaabah tu macam mana. Tolong sekali ya Allah. Tapak kaki aku ni pijak betul-betul batu bata tanah yang dikatakan ukuf di Arafah tu macam mana. Hang tolong bagi sekali kat aku ya Allah. Kita minta. Dan kerana minta kita itulah sebahagian daripada hajat kita telah pun termakbul dalam hidup kita. Cuma tinggal berapa persen saja lagi Tuhan tahan tak bagi. Dan kita kata dia tak bagi apa yang kita bagi. Betul ya kawan? Dan kita kata dia tak bagi apa yang kita minta. Bila kita susah, kita tinggal benda paling senang. Kata Imam Al-Munawi, Tuhan tak suka kat kita. Pasal apa? Doa paling senang. Doa paling senang. Dan dia kata doa adalah inti ibadah. Saya abang dalam kuliah yang lalu, bila kita nak tengok perangai kita, the true colour kita, doa lah. Masa kita berdoa, colour kita sebenar dia keluar. Bahasa apa kita pakai ke Tuhan, sabak banyak mana kita dengan Tuhan, itulah agamanya dalam diri kita. Dan ni pakai jubah, dan ni boleh pakai serban. Masa doa tengok, tak ada tangan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah bagi. Nak pakai suara tu dia nak main pelan buat-buat ke, ataupun memang jiwa kita dia rentap depan Tuhan. Dia nak jadi macam mana? Nak minta apa? Nak minta untuk kita akhirat ke, ataupun nak minta bagi puas hati kita ke? Dia kata doa adalah ruh ibadah, dan ibadah yang paling mulia serta paling agung dan paling bermanfaat, menjadi sarana bagi seorang hamba untuk beribadah kepada Rabbnya, serta sebagai bukti ketundukan, menampakkan sifat kelemahan seorang hamba dan rasa perlunya di hadapan Tuhan. Oleh kerana itu, Allah dan Rasulnya sangat menyuruh dan memotivasikan untuk berdoa, yang terdapat pada banyak nas dan al-hadis. Bahkan Allah Ta'ala pun mengawali kitabnya dengan surah Al-Fatihah yang di dalamnya terkandung doa, dan juga mengakhiri kitabnya dengan doa pada suratul Nas. Ini secara hikmah. Secara hikmah dia kata, Quran start dengan Fatihah, doa kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis baca Fatihah dalam sembahyang, kita kata apa? Waladhdallin, kita kata amin, doa. Dan secara penutup surah, qul a'udzu birabbin nas, doa. A'udzu birabbin nas, mohon perlindungan, doa. Dia mula dengan doa, dia tutup dengan doa, dia kata. Dengan berdoa, maka seorang hamba akan mendapat pahala dari Allah, atau untuk mendapat sesuatu yang tidak mungkin terjadi kecuali harus berdoa, kerana Allah menjadikan setiap sesuatu dengan sebab-sebabnya. Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Nabi kata doa adalah ibadah. Nabi kata pada kita doa adalah ibadah. Ikhwan, selalu saya kata kadang-kadang ada banyak benda dalam dunia ni
Kita boleh belajar daripada hidup kita ni. Dalam dunia ni ada banyak benda kita boleh belajar, hatta dalam bab doa sekalipun. Dalam bab doa sekalipun. Tadi pun saya bagi contoh dalam kuliah Zuhar tadi, saya bagi satu contoh. Apa dia? Ni saya kata budak-budak cerdang ni. Budak-budak cerdang ni tu tengok depa bercinta, kita semak perut. Betul cikgu. Depa pula tengok kita, depa semak perut. Kita tengok depa ni duk naik motor dengan pakai pun Allah tak senonoh kan. Macam ni punya duk ada. Pi sampai pantai bersih sana, duk tepi laut, bukan makan Kentucky, makan Maggi. Budak yang duk bercinta dengan depa tak ada duit, makan Maggi. Makan Maggi apa man? Pun tangan makan berselang, suap. Mana kita tak terbagak kan? Naik motor tu, naik motor 4 kali duk tenyeh baru sekali bunyi. Naik motor tu dia punya tendang motor tu. Tendang pula, baca-baca embuih baru bunyi sekali, jalan mati pula. Makan Maggi lagi. Tapi cinta mereka tak dapat dipisahkan. Why? Why di Laila? Why? Pasal apa benda ni jadi? Mak dia panjang masak dengan nasi berani dengan korma kambing buat korma. Pak Min. Kambing ni bukan kata tengok cerita apa elok keluar. Tambah kita tengok. Mak dia bagi bilik dekat dia, bagus bilik ada aircon. Dia keluar kot tingkap, dia nak pergi naik motor dengan makan Maggi. Duduk tepi laut makan Maggi. Handphone pula tak boleh nak SMS pasal apa? Bil tak bayar. Macam ni punya ekonomi. Macam ni punya ekonomi. Tapi yang kata budak perempuan ni nak kata tinggal budak ni, sekali-kali aku tak tinggal. Pasal apa? Pasal dia dah rasa manis. Yang rasa tu di mana? Pungkok dia duduk atas seat motor. Dia duduk pungkok di atas seat motor, rasa sampai tangki minyak. Pasal apa? Seat motor banyak nipis. Punya nipis terentak dia lah, cucuk pungkok. Kita bagi caution baik punya di rumah, dia tak mau. Kita kata apalah mamak ni boleh bagi kat hang. Mak yang nak kahwin dengan dia bukan mak cek. Mak jangan cakap lebih korang ke dia. Ayah bagi duk bagi apa? Dia ungkit dengan bapak kita. Dengan bapak dia, bukan bapak kita, bapak dia. Dia kata ayah pun bukan bagus sangat. Mak dia kata shut up you. Bapak hang tak ada tolak ganti punya. Bapak hang banyak keistimewaan. Apa istimewa bapak? Bapak hang suka pergi mengaji dan dia suka tidur ketika mengaji. Istimewa. Bapak hang istimewa. Bila keluar dalam YouTube tu, kamera pergi tak buka bapak hang. Aku gembira. Satu dia mengaji, kedua dia tidur. Daripada hang pergi duduk tepi. Kata dia nak tinggal boyfriend dia, dia tak tinggal pakcik. Pasal apa? Dia rasa nikmat. Hang sebutlah kekurangan, maka dia nampak kelebihan. Ikhwan, ni benda yang kita nak dapat dalam doa. Nikmat. Rasa. Nak dapat feel dengan doa tu. Orang kata kat kita Tuhan tak bagi, kita rasa nikmat minta ke Tuhan. Nikmat bercumbu. Nikmat merendah diri. Nikmat berjatuh suara depan Tuhan. Kita rasa nikmat. Allahu Akbar. Ay, tak tahu nak cakap. Betul ya Abang Amir? Kita mula-mula kita beli kereta baru kan. Mula-mula kita beli kereta baru, dia rasa macam nak duduk tak mau keluar lah. Parking-parking dalam garage rumah kita kan lagu tak mau keluar lah. Duk biar enjin dia bunyi, buka aircon kena, buka klasik radio pula kan. Bini mesej tak mau masuk lah. Buat tak tahu kat bini. Bini sambil ketuk cermin. Boy, awak perak metara ni. Dia rasa nikmat. Dia rasa nikmat. Orang kata mai pinjam sak kereta baru, minta nyawa aku bagi, minta kereta aku tak bagi. Nikmat. Parking pun jaga parking.
Jaga parking. Motor main tepi pun tangan naik. Duduklah kereta, motor lalu tepi, tangan naik. Takut. Color keluar. Pasal apa? Rasa nikmat. Kita nak rasa nikmat tu dalam berdoa. Hati kita tak pernah nampak Tuhan tak bagi. Hati kita tak pernah nampak. Bahkan hati kita bila kita doa ke dia, dia main rasa tenang. Dia main rasa lega. Dia main rasa lega kita. Dia main seronok ni tak tahu nak abang. Bila kita boleh tersimpuh, merayu depan Tuhan. Dia kata ada satu hadis Nabi SAW bersabda, Nabi kata laisa syai'un akramu 'ala Allahi minad du'a. Hadis ni hadis Imam At-Tirmizi. Nabi sebut apa? Nabi kita tak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada doa. Doa ni cukup mulia. Kata penulis kitab ni, hadis ni menunjukkan kemuliaan doa dan keagungan doa di sisi Allah. Pak Long boleh bayang, Pak Long, kita boleh bayang satu keadaan. Keadaan apa? Kalau Tuhan tidak menyediakan satu bab dalam agama ni, nama dia doa. Apa akan jadi dengan manusia ketika dia susah? Ketika dia dizalimi, dia nak tuju permintaan tu ke siapa? Kalau bab doa ni tak ada. Dan Tuhan tak membuka ud'uni astajib lakum. Tak ada ayat tu dalam Quran. Andai kata, apa akan jadi dengan manusia? Dia betul-betul akan jadi macam binatang. Binatang tu tengok rimau ke sakit, beruang ke sakit, dia sakit-sakit dia bawa diri. Pernah tak jumpa pakcik, kita pergi klinik, tengok-tengok rimau duk ambil nombor. Kita kata Pak Belang main bawa-bawa, buat dia kata seorang sakit. Rimau, binatang kalau sakit, dia pergi satu tempat dan dia akan mati. Dia tak erti mengadu. Dia tak erti. Dia tak erti meminta. Dia bawa diri dia pergi. Tapi manusia, Allah peruntukkan satu bab dalam wahyu dia. Ud'uni astajib lakum. Kerana tu kita ada tempat memohon kepada Allah. Kita tak minta kepada ketir batu, kita tak mohon kepada kayu, kita tak memohon kepada manusia, kita mohon kepada Rabbil Alamin. Dia bagi bab ni kepada kita, ikhwan. Dan lepas ni, ikhwan, ke depan ni dia akan cerita kat kita macam mana doa-doa yang tidak makbul tu. Ini kita baca hanya dia punya mukadimah saja. InsyaAllah kita akan sambung lepas ni. InsyaAllah lepas ni semua orang akan ada buku seorang satu. Malam ni saya baca. Malam ni yang ada saya, Pak Mi, Pak Cik, 4 orang aja ada buku. Jadi semua insan terpilih. Okay. Insan terpilih belakang. InsyaAllah lepas ni kita dapat buku. Saja tengok bab doa ni, saja nak tengok maksud doa, macam mana nak berdoa, macam mana kita nak angkat tangan. Benda ni benda yang hari-hari kita buat, tapi kadang-kadang kita apa, pasal dia mungkin dah buat hari-hari dah kot, dia jadi macam. Ibn Taymiyah kata manusia yang tercela dan manusia yang teraib ialah apabila Tuhan tidak bagi petunjuk pada dia untuk berdoa seperti mana Allah turunkan wahyu kepada kekasih Allah. Manusia ni ada aib. Pasal apa? Dia ketinggalan satu contoh berdoa. Orang yang terbaik di sisi Allah pernah baca doa di atas muka dunia ni, Nabi Muhammad. Di mana aib kita, di mana kerugian kita, di mana kecelaan kita, kita terhalang ambil tahu lagu mana orang terbaik ni berdoa. Ikhwan, pasal itu doa saya kata dia ada satu rahsia. Bila kita dapat manis doa, kita boleh jawab banyak benda. Tuhan boleh bagi kalau kita tak minta, dia boleh bagi kalau kita minta. Tapi pasal apa banyak benda kita minta, kita tak dapat? Pasal apa Nabi kata doa tu ibadat? Kita akan tengok satu dua benda dalam ni. Pasal itu doa Nabi kan, Nabi kata apa? Nabi kata ya Allah, dalam hadis Imam Muslim kan, Nabi kata ya Allah, wa min da'watin la yustajab lahu, aku minta lindung daripada doa yang tidak dimakbulkan.
Artinya siapa-siapa yang Allah makbulkan doa dia, satu kurnia Tuhan bagi kat dia. Tapi bukan semua orang Tuhan luluskan permintaan dia, Tuhan suka. Bukan semua. Bukan semua. Dia ada beza, sangat beza, sangat ada beza, ikhwan. Hari bini kita naik angin kat kita, dia masak kita makan lah, tapi dia buat muka com. Dia buat muka senyum, tak senyum sama banyak. Kita kata ni pasal apa? Tak jawab. Ni satu leceh. Tanya tak mau jawab ni, darah tinggi kita boleh naik soalan. Kalau kita tanya dia pergi melingkup satu tempat terus, tak apa. Kita kata pasal apa buat muka lagu ni? Jalan pi. Tak apa. Kita duduk ketang sorang-sorang lagu tu. Ni dia duduk depan kita, tanya tak mau jawab. Kita kata hang sakit ke? Kita mula naik. Hang ni tongkoi kayu ke? Dia mula hang. Kita boleh menjerit kena histeria. Dia duduk sengak. Kita mulut sampai berbuih-buih, confirm kena sawan, dia sengak. Oh, banyak. Jangan dia buat besar. Jangan dia buat besar. Dia boleh masak kita. Makan lah dia buat tetap. Dengan beza Pak Long, dia masak Pak Long, kita duduk sebelah dia, kita makan tu. Walaupun dia bagi kita makan tu duri keman, rasa macam makan buah kurma. Duri keman tau, duri keman. Orang lah tak tahu duri keman Pak Long. Kan? Dia ambil duri keman tu, dia celup. Dia buat ulam. Dia ambil, dia potong, dia buat sambil belacan sikit, dia kata selalu duduk makan ulam pergara kan, lah makan duri keman pula. Tapi cara tu, dengan senyum, dengan make up, dengan dia panggil kita abang, abang, kita pun tak sangka ambil duri keman, cicak sambil belacan, lepas tu mata putih duduk naik. Nikmat tu lain. Boleh makan, tapi nikmat dia masuk tu lain. Dengan boleh makan, dia buat muka com. Kita kata pandai bini abang masak. Mau lagi bagus, tengah kita puji dia pergi sawang. Sawang tu jatuh selungguk atas nasi Pak Min. Kita kata ni apa dia? Dia buat tak tahu, dia sawang lagi kuat. Tak mampu kita. Bukan rezeki tak ada, rezeki ada, tapi tak rasa rezeki. Yang ni lah, bila Tuhan bagi, dia tak suka pada kita, dia tak redha dengan pemberian dia, dengan dia bagi sesuatu, dengan dia redha. Sikit aja dia bagi. Bini kita rendai ikan aja Pak Long, rendai ikan, nasi putih, ayam asam. Tak ada apa-apa. Tapi rasa ni macam duk makan. Oh, tambah pula Pak Mik. Tambah pula Pak Mik. Aduh, jangan cerita Pak Mik. Okay. Dia pergi rendang pula ikan kebasi. Dia pergi rendang ikan kebasi Pak Mik, panas-panas dia letak. Kena tamban panas pula. Tamban. Kan boleh cerita ikan ni semua. Orang dah tahu ke ikan tamban yang mana? Kan? Ikan tamban Pak Mik. Dia goreng, dia pergi rendang ikan tamban tu sampai patah-patah tulang ikan tu. Kita boleh makan sedap. Kita rasa makan koyak ikan tamban tu mula rasa lain. Koyak pula rasa ikan yu. Koyak pula rasa ikan pari. Kita kata tamban apa ni? Dia kata ni bukan sebarang tamban abang. Masa saya bubuh garam kunyit tu, saya tumpahkan kasih sayang saya. Lepas tu belah kiri tamban, rasa 3 rasa. Belah kanan tamban sampai tak ada rasa. Abang, mai hari ada masalah Pak Mik, makan tamban, rasa macam duk popok papan tak lepas-lepas. Nikmat. Ini yang kata nikmat. Nikmat dalam doa, nikmat dalam pemberian, nikmat dalam kasih sayang, nikmat dalam semua. Mudah-mudahan Tuhan bagi kat kita benda ni semua ya. Tuhan tak pernah menzalimi mana-mana hamba. Berdoalah kepada Allah sampai dicabutnya nyawa kita, kerana doa itu adalah ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah lepas ni kita akan sambung. Lagi 2 minggu kita akan sambung insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.